Okey, kita akan sambung pula dengan menyelesaikan masalah yang melibatkan uban songsang pada video yang kedua ini. Masih lagi di bawah tajuk uban songsang. Cuma kita akan pergi kepada muka surat 12, contoh 10. Okey, untuk sebagai pengukuhan untuk yang sebelum ini yang cikgu dah terangkan tentang muka surat 10 di bawah contoh 9. Sebagai pengukuhan kamu boleh melakukan latihan di muka surat 11 ya. Okey, iaitu Jom Mahir 6. Okey, sekarang kita akan cikgu akan terangkan pula macam mana kita nak selesaikan masalah yang melibatkan ubahan songsang. Okey, dalam soalan ini contoh 10 ya, saya bacakan semula ya. Nancy ingin membentuk beberapa buah silinder yang sama saiz dengan menggunakan kad Manila. Bilangan silinder F yang ingin dibentuk berubah secara songsang. Okey. Yang ingin dibentuk berubah secara songsang dengan kuasa 2 jarinya G. Diberi 4 buah silinder dapat dibentuk jika jarinya ialah 5 cm. Hitung panjang jari silinder tersebut jika Amir ingin membentuk 6 buah silinder. Okey, di sini ada satu soalan dia yang last sekali itu ya. Hitung panjang jari silinder jika Amir ingin membentuk 6 buah silinder. Okey. Dan keyword soalan ini adalah berubah secara songsang dengan kuasa 2 jarinya G. Okey. Pertama sekali, pelajar jangan panik ya. Jangan panik bila melihat soalan yang panjang macam ni. Soalan ni sebenarnya simple je ya, cuma ayat dia agak panjang ya. Okey. Dia hanya melibatkan ubah songsang je ya. Tapi kamu kena faham dulu ayat tu betul, okey? So dalam soalan ni yang pertama sekali dia guna pemelibak F ya, dan juga pemelibah G. So sebenarnya soalan ni agak mudah sebab ada dua saja pemelibah iaitu F dan G. Okey. Okey, kita pergi kepada langkah yang pertama. Langkah yang pertama sebelum ini kita kena tulis dulu dalam bentuk ubahan. Okey, dia kata F berubah secara songsang dengan kuasa 2 jarinya. Okey, bermaksud berubah secara songsang kuasa 2 jari. G kuasa 2. Macam tu. Okey, ini langkah pertama dia. Okey. Kemudian langkah yang kedua seperti yang cikgu beritahu pada contoh 9 sebelum ini, kamu kena tulis dalam bentuk persamaan. So satu tadi ni kita jadikan sebagai K per dengan G kuasa 2. Okey. Ini dua langkah yang perlu kamu buat dulu untuk setiap soalan ya, untuk setiap soalan yang boleh buatkan ubahan langsung ataupun ubahan songsang. Pertama tulis dalam bentuk ubahan, kemudian yang kedua tulis dalam bentuk persamaan. Kemudian diperhatikan pada soalan itu juga telah diberi bahawa 4 buah silinder dapat dibentuk jarinya 5, bermaksud F sama dengan 4 manakala G sama dengan 5. Ni cikgu keluarkan maklumat yang ada pada soalan penyelesaian masalah ya. So selepas kita dah tulis dalam bentuk ubahan, kita dah tulis dalam bentuk persamaan, sekarang barulah kamu kena keluarkan maklumat yang ada untuk kita nak selesaikan untuk kita nak cari dulu nilai K sebelum kita selesaikan hitung panjang jari silinder tersebut yang pada soalan tu. Okey. So sekarang ni seperti biasa kita akan gantikan nilai-nilai yang diberi pada soalan ke dalam kita punya persamaan. So 4 sama dengan K nilai yang tak tahu 5 kuasa 2. Okey, ini langkah kita yang ketiga. Kamu perhatikan pelajar daripada langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, kita masih tidak membuat apa-apa pengiraan pun lagi. Okey, sebab tu dalam matematik ni orang Kedah kata jangan kalut ya. Bila kita kalut tu kita jadi macam tak tahu nak buat ya. Padahal kalau kamu bertenang, kamu baca soalan betul-betul, sebenarnya dia sama juga macam cikgu buat yang pada contoh 9 sebelum ini, cuma perbezaan dia adalah ayatnya agak panjang, itu je. Okey.
So, seperti biasa, kalau 5 kuasa 2 duduk di bawah ni, kita bawa ke atas, dia akan jadi darab. So, bila darab, 5 kuasa 2, 25, darab dengan 4, dapatlah 100. Sama dengan K. Jadi, oleh sebab itu, persamaan kita akan jadi F sama dengan 100 per G kuasa 2. Okey, tapi ini kita, bukannya kita menjawab soalan lagi ya. Ini hanya kita nak sekadar mencari nilai K sahaja. Okey. Setelah kamu dah mendapatkan nilai K, iaitu F sama dengan 100, persamaan ini kita dah bentuk persamaan. Ya, persamaan kita dah bentuk, iaitu F sama dengan 100 per G kuasa 2 ni. Barulah kita pergi kepada soalan kita, iaitu hitung panjang jejari silinder tersebut jika Amir ingin bentuk 6 buah silinder. Dan kita tahu silinder ini diwakilkan sebagai huruf F, iaitu formula buahnya F. Okey, tengok bilangan silinder F. So, 6 buah silinder ni maksudnya F sama dengan 6 lah. Okey. So, kita tulis F sama dengan 6. Yang tak tahu adalah G. Nampak tak? Simple je soalan ni. Dia bagi F, dia suruh cari G. Kadang-kadang tu ada soalan, dia beri F, dia beri G, dia suruh cari F. Tu je. Simple je soalan dalam ubahan ni. Okey. So, sekarang ni kita pergi kepada macam mana kita nak selesaikan persamaan ini. Maka kita masukkan nilai F sama dengan 6 ini kepada persamaan yang kita dah wujudkan tadi, yang dah ada nilai K iaitu 100. So, 6 sama dengan 100 per G kuasa 2. Okey. So, benda yang kita nak cari atau benda yang kita tahu G ni, G kuasa 2 ni mesti berada di atas. Dia mesti berada di atas. Dia macam tukar tempat lah. Okey, so cikgu akan tulis. So, kita akan pergi ke sana. Dan ni pergi ke bawah. Okey. So, G kuasa 2 sama dengan 100 per 6. Okey. Memandangkan soalan nak kata disuruh cari nilai G, G saja, iaitu itu panjang jari. Jari kita G lah. Pada kat sini kuasa 2. Pada persamaan kita kuasa 2. So, macam mana kita nak hilangkan kuasa 2? Kita berbalik kepada hukum indeks. Kalau kita nak hilangkan G kuasa 2 kat sini, cikgu akan darab sini 1 per 2. So, kita boleh potong-potong, jadi tinggal G. So, dalam matematik, hukum matematik, bila kamu darab kat sini kuasa 1 per 2, kat sini pun kamu kena darab dengan kuasa 1 per 2. So, dalam hukum indeks kata, 1 per 2, kalau saya ada A 1 per 2, saya boleh tulis A 1 per 2 ni sebagai punca kuasa 2A. Dan katalah kalau saya ada A kuasa 1 per 3, saya boleh tulis A ini sebagai A punca kuasa 3. A punca kuasa 3. Itu hukum indeks lah. So, jangan pelik lah kenapa kalau pada modul kamu tu, tiba-tiba dia jadi punca kuasa 2 100 bahagi 6. Asalnya yang ini. Asalnya yang ini. Okey. Kita nak dapatkan nilai G saja kan. So, kalau nak dapatkan nilai G, kita nak hapuskan kuasa 2 kat sini ni, kita darab dengan 1 per 2. Kalau kat sini G kuasa 3, kita darab dengan 1 per 3. Dia simple je. Kalau kita ada G kuasa 4, maka kita akan darab dengan 1 per 4. So, kita buat potong-potong, dah tinggal G kuasa 1. G kuasa 1 G lah. So, kalau mengikut hukum matematik, kalau kamu buat bila ada persamaan, dia mesti sama. Masuk persamaan ini adalah sama. So, kalau kita darab dengan kuasa 1 per 2 di sebelah kiri, maka di belah kanan pun kita kena darab dengan kuasa 1 per 2 juga. So, cikgu buat kurungan lah. Okey, untuk menunjukkan bahawa kedua-dua nombor ini didarabkan dengan kuasa 2, 1 per 2. So, dalam hukum indeks pula ada istimewanya, bila kita ada A 1 per 2, kita boleh tulis sebagai punca kuasa 2A. So, sebab tu ditulis macam ni. Okey. So, bila kamu tekan kalkulator,
ya, kamu akan dapat punca kuasa 2 100 bagi 6, nilainya adalah 4.08 cm. Okey. Itulah jawapan untuk apa ni, soalan ya, dia kata hitung panjang jari silinder. Okey. So G ni merujuk kepada jari silinder. Okey, berbalik kepada nota asal kita yang sebelum ini. Macam cikgu beritahu sebelum ini, kalau nilai Y bertambah, ya, kan kita nilai Y bertambah, maka nilai X dia akan berkurang. Okey, kalau kita perhatikan, katalah kita punya Y kat sini adalah F. So F ni bertambah 6. Tengok nilai G dia jadi 4.08. Inilah dikatakan sebagai ubahan songsang. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Thank you.